Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini Ringkas TVS. Mangsa banjir dipindahkan sementara di Bintulu meningkat kepada 364 orang setakat pagi Ahad. Ia selepas 227 orang lagi dipindahkan pada malam Sabtu, kata Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Setakat ini, 2 pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Suara Bintulu dan Stadium Muhibah yang menempatkan 118 keluarga. Terdahulu penduduk di 3 kampung di Bintulu yang terjejas akibat banjir kilat pada Jumaat telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Stadium Muhibah Bintulu. 3 kampung terbabit adalah kawasan setinggan Sungai Sebatang, Sungai Pelan dan Kampung Avenue yang melibatkan 135 mangsa. Pusat pemindahan yang dibuka pada jam 11 Jumaat malam itu turut mengikuti garis panduan keselamatan COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mendedahkan bahawa peruntukan pembelian vaksin COVID-19 akan ditambah mengikut keperluan semasa. Menjelaskan perkara itu, katanya ia merupakan susulan daripada dana 3 bilion ringgit yang diperuntukkan sebelum ini bagi membiayai pembelian vaksin. Kata Zafrul, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk menambah peruntukan jika dikatakan jumlah sebelum ini tidak mencukupi. Bagaimanapun jelasnya, ia bukan sahaja digunakan untuk membeli vaksin tetapi merangkumi semua aspek bantuan yang diperlukan oleh Kementerian Kesihatan KKM dalam memerangi pandemik COVID-19 berdasarkan kajian KKM dan Kementerian Tenaga Sains, Teknologi dan Inovasi. Lebih kurang 3 bilion ringgit diperlukan untuk memvaksin lebih kurang 70% rakyat Malaysia. Katanya ia adalah anggaran yang diberikan berdasarkan perbincangan bersama syarikat pengeluar vaksin. Kementerian Kesihatan Singapura mengesahkan 1 daripada 4 kes import yang dilaporkan pada Sabtu di negara itu membabitkan seorang rakyat Malaysia. Berdasarkan data penuh yang dikeluarkan kementerian itu, lelaki berusia 36 tahun itu dan 4 kes import lain tidak bergejala dan dikesan menerusi saringan dan pemantauan proaktif. Kes berkenaan adalah yang kedua direkodkan minggu ini membabitkan rakyat Malaysia. Setakat Sabtu, Republik itu melaporkan 6 kes baharu dengan 1 kes penularan tempatan, menjadikan keseluruhan kes kepada 58,205. Sementara itu, 1 kematian dilaporkan di Singapura membabitkan lelaki warga tempatan berusia 68 tahun yang meninggal dunia di Hospital University National susulan komplikasi akibat COVID-19, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan 29 kematian direkodkan. Bertemu kembali. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) akan melaksanakan penyelesaian sementara dengan menyediakan perkhidmatan jalur lebar kepada Kampung Gusi, Ranau, Sabah melalui teknologi Very Small Aperture Terminal VSAT. SKMM dalam kenyataannya berkata usaha itu dapat sokongan daripada pihak Common Tower Teknologi Sdn Bhd CCT, sebuah anak syarikat milik penuh warisan harta Sabah Sdn Bhd yang juga merupakan usaha tanggungjawab sosial korporat daripada pihak CCT. Menurut kenyataan itu, SKMM amat bersimpati atas situasi yang menimpa 3 orang pelajar yang dilaporkan terjatuh ketika menyusuri jambatan gantung untuk mendapatkan rangkaian internet bagi mengikuti kelas dalam talian di kampung tersebut baru-baru ini. Pengurus Besar CTT Lo Chung Ming dipetik bernama mengesahkan pemasangan visa tersebut akan dilaksanakan selewat-lewatnya pada 15 Disember ini. Selain itu, 3 menara telekomunikasi akan dibina berhampiran Kampung Gusi di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Manakala lokasi-lokasi tersebut telah dinyatakan di dalam dokumen tender yang dikeluarkan oleh MCMC pada 20 November, kenyataan itu turut menasihatkan para pelajar juga untuk tidak membahayakan diri dalam usaha mencari capaian internet. Kerja-kerja pembinaan semula jambatan gantung Satok di Jalan Matang ke Jalan Merdeka Kubahria diteruskan pada 30 November ini. Jabatan Kerja Raya JKR Wilayah Selatan dalam satu kenyataan memberitahu kerja-kerja berkenaan dijangka siap pada 31 Disember tahun depan.
Sehubungan itu, pengguna jalan raya dimohon agar merancang perjalanan terlebih dahulu supaya tidak menghadapi kesulitan di kawasan yang terlibat dengan projek tersebut. JKR Wilayah Selatan turut menjelaskan bulatan Tun Datuk Petinggi Haji Abdul Rahman Yaakob boleh digunakan sebagai laluan alternatif untuk pergi ke Jalan Merdeka serta menghubungkan jalan tersebut dengan Jalan Matang. Sebarang perubahan pada tarikh, waktu atau kawasan yang terlibat akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Skuad kucing City FC akan mengadakan siri jelajah ke beberapa bahagian di Sarawak untuk mencari bakat baharu yang mungkin akan diserap dalam skuad utama bagi menghadapi kancah Liga Perdana pada musim depan. Menurut penolong pengurus pasukan Iswandi Ali Hassan, jelajah itu juga bertujuan untuk mempromosikan penjenamaan semula Kuching FA kepada Kuching City FC. Okey, kami orang yang pergi tu akan membuat pemain daripada skuad utama Liga Perdana Kuching, termasuk dengan import dua orang, Yuta dan juga Yuki. Kita jelajah tu tujuannya bukan apa saja, kita sebenarnya nak cari pemain baru untuk Piala Presiden dengan kalau boleh dengan untuk pasukan utama Liga Perdana. Yang ada yang kita rasa ada bakat, kita akan setidaknya untuk trial dulu dengan kucing dalam masa seminggu. So that's why sebelum kami plan tu, kami dah 2 minggu lah plan dengan sidak bahagian-bahagian FA untuk sidaknya ngumpul players, pemain baru yang ada, yang terbaik bagi bahagian untuk friendly tu lah. Terus kita orang pun akan ngeluarkan pemain-pemain orang pun lah yang utama pun lah. Iswandi berkata demikian ketika dihubungi TVS. Iswandi juga berharap pasukan Kuching City FC akan turut dibarisi bakat-bakat baru yang datang dari pelbagai bahagian dari Sarawak. Okey, sejarah tu mudahan kami orang ada nemu pemain-pemain baru lah. Mendapatkan tujuan kami orang tu pun dapat lah. Because kami orang coaches pun belum lagi ada. Cumanya kini tu kami orang nak cari macam tim tu mendapat kira macam untuk biarlah miak lokal kita lah. Maksudnya miak Sarawak kita pun banyak main dalam tim pasukan Kuching City FC tu. Antara destinasi persinggahan Kuching City FC adalah di Seri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri yang akan dijadualkan selama 15 hari bermula 8 Disember depan. Hadir sebagai pendatang baru dalam kancah Liga Malaysia, kelab dari Sarawak ini cermelang membuktikan keupayaan apabila berjaya menempatkan diri di kedudukan keempat Liga Perdana musim lalu biarpun menghadapi pergelutan pada awal permulaan Liga. Kejayaan itu juga telah membawa skuad Kuching City FC mencipta sejarah apabila berjaya melayakkan diri dalam aksi Piala Malaysia 2020. Itu saja paparan untuk ringkas TVS. Saya Connie Grace dan salam hormat. Saya Kenep.